Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, jaga Tuan Siap, Tuan Pengurusi Masjid Korea, Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni dapatlah kita ramai-ramai sekalian orang kampung Korea, Kampung Sawah Sunggala, berkumpul di masjid ni, ya. Dan kebetulan pula malam ni 15 Syaban, ataupun dikenali sebagai malam nisfu Syaban, ya. Satu malam yang mana samalah macam malam-malam lain, ya. Sama macam malam-malam lain. Tetapi diberi kelebihan ataupun disebut ada kelebihan, ya. Imam Syafi'i, ya, dia sebut, dia kata ada 5 malam kalau kita berdoa malam tu mustajab, makbul lah, ataupun doa kita diangkat, diterima oleh Allah. Ada 5 malam, ya, 5 waktu, ataupun bukan 5 waktu, apa 5 kata 5 tarikh tu, malam tu kalau berdoa mustajab. Yang pertama, malam Jumaat. Malam Jumaat adalah malam yang mustajab doa. Sebab tu kalau kita tengok masjid kita, surau kita malam Jumaat, lebih ramai orang, ya. Tak apa, sebab dia nak dapatkan keberkatan tu, malam Jumaat. Yang kedua, malam raya Aidilfitri, malam raya, ya. Banyakkan doa sebab dia mustajab. Yang ketiga, malam raya juga Aidil Adha, ya, malam raya, malam 10 Zulhijjah, ya, berdoa. Yang keempat, malam 1 Rejab. Nak masuk bulan Rejab tu, malam tu sangat baik berdoa. Dan yang kelima, Imam Syafi'i kata malam nisfu Syaban. Malam ni lah adalah malam yang sangat mustajab doa dan digalakkan kita banyakkan berzikir. 5 malam itu, ya, digalakkan kita perbanyakkan zikir. Apa zikir? Zikirlah apa-apa pun, ya, zikirlah apa-apa pun. Sebab tu kalau malam raya kita banyak bertakbir, banyak takbir, banyak tahmid, banyak tasbih, ya. Kita pun datang masjid lepas berbuka tu, kita pun bertakbir ramai-ramai, ya. Sampailah isyak. Dulu-dulu lepas isyak tu sambung lagi, bergerak dari rumah ke rumah, takbir rumah ke rumah, sampailah ke tengah malam. Sebelum PKP lah. Masuk PKP tak boleh buat. Lepas PKP ni dah tak jadi dah, ya? Berhenti dah, sebab dah rasa tak ada apa. Saya duduk di Sirusa, ya. Kampung Sirusa tu, mula duduk 2008. Daripada tu sampailah tahun 2019 memang join takbir. Biasanya rumah saya akan jadi rumah last sekali 2 pagi. Punyalah meriahnya, ya. Lepas tu pula yang sedapnya, dia orang yang rumah yang minta pergi takbir ni, dia tak ikut pun takbir. Dia suruh datang rumah dia. Ustaz dah siap dah, dia barang-barang dia makan, dia lemang apa semua dah, dia datanglah. Kita takbir rumah ke rumah, kita geng kita je, penat. Tapi tak apa, rasa seronok, ya. Rasa meriah, ya. Sebab apa? Malam itu, ya, malam yang disuruh banyakkan zikir. Takbir tu zikir lah.
Dan juga Imam Syafi'i sebut malam ini adalah malam yang digalakkan kita banyakkan zikir. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok ada tempat di alam Melayu ni lah, Malaysia ni kita kata. Kan? Kalau malam ni apa buat? Ya, baca Yasin 3 kali. Salah ke? Tak salah, sebab Yasin itu adalah zikir. Ya, kita kita tak baca malam ni, macam mana? Ini pun zikir. Kuliah ini pun adalah zikir. Apa dia zikir? Nak ingatkan kepada Allah. Ya, pengisian tu adalah zikir. Ya, bukan sekadar zikir itu yang kita ucap la ilaha illallah. Itu pun memang zikir. Tetapi yang ini juga adalah zikir. Ya, orang kita Melayu ni dia begitu. Kenapa begitu? Sebab alam Melayu ni dia begitu kuat dengan Yasin. Kita buat majlis apa pun semua dengan Yasin. Itulah surah yang orang Melayu paling lancar selain Fatihah. Kan? Yang baca tak salah lah. Sebab apa? Itu kita. Ya? Malam Jumaat baca Yasin. Orang sakit baca Yasin. Orang meninggal baca Yasin. Orang nak pergi haji pun baca Yasin. Seolah-olah dia pergi tak kembali dah. Kan? Diyasinkan dia. Ya? Tak, sebab kita begitu. Sebab itu alim ulama kita ni, dia tahu kita ni orang Melayu ni zikir lain tak berapa mahir. Tak berapa sangatlah kita ni dengan zikir lain. Jadi dibiasakan kita dengan yang kita biasa. Maka digalakkan kita baca Yasin. Buatlah lebihkan sikit. Kalau malam Jumaat hari lain tu buat sekali. Malam nisfu Syaban ni buat lebih sikit. Disuruh buat 3 kali. Kali pertama tu minta berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman, teguhkan iman. Ya, yang kedua baca niatkan dengan apa? Dengan dijauhkan, diampunkan dosa, dijauhkan daripada api neraka. Yang ketiga, ya, disuruh berdoa dengan apa? Ditambahnya rezeki. Itu. Tak salah, boleh baca ibadah. Tetapi tidak boleh menganggap bahawa dengan malam nisfu Syaban mesti baca Yasin 3 kali. Dijadikan baca Yasin 3 kali itu adalah ibadah khusus untuk malam nisfu Syaban. Tak boleh beranggapan begitu. Ya? Kalau kita beranggapan begitu, maka kita telah termasuk dalam kumpulan bid'ah, iaitu kita menetapkan sesuatu. Nak baca-baca, tak ada masalah. Ya? Dan juga tidak boleh menganggap kita kata malam ni kena baca. Sebab apa? Nabi buat dulu. Maka kita tergolong dalam orang yang dipanggil berbohong dengan apa yang Nabi tak sebut. Ya, itu. Ya, jadi boleh baca teruskan. Ya, tetapi jangan kita berpendirian beranggapan seperti itu. Ya, mesti baca. Kalau tak baca sekarang, ya, ini apa pula surah masjid. Apa ni kamu sawah malam tadi buat apa? Ya, tak baca Yasin. Kenapa tak baca? Kenapa tak buat? Jangan. Itu tidak dituntut begitu dalam kita melaksanakan ibadah. Maknanya malam ni buat secara apa yang kita mampu buat. Ya, disebut, ya. Saya ambil sikitlah daripada Isya' al-Fatawa tentang malam nisfu Syaban ni, dihuraikan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan Jabatan Mufti Wilayah. Ya. Tentang malam nisfu Syaban ni, adakah malam nisfu Syaban ni malam yang kita sekadar ikut saja ataupun memang ada nas dia, ada hujah dia? Ada. Walaupun kebanyakan hujahnya adalah daripada hadis yang disebut dhaif. Hadis dhaif tak salah. Hadis dhaif bukan kata hadis yang menipu, tak. Ya, bukan hadis yang salah ataupun yang tertolak dipanggil hadis maudhu', hadis palsu. Hadis dhaif juga adalah hadis. Cuma kategorinya. Sama ada perawinya ada masalah sikit, ataupun sebutan hadis itu disebut oleh ulama ni agak pelik sikit. Ya, sebutan dia. Hadis ni nampak lain macam sikit bunyi dia. Ya, okey. Maka ulama pun kategorikan. Tetapi masih boleh digunakan. Ya, masih boleh diamalkan. Ya, seperti mana Nabi sebut dalam salah satu banyak hadis-hadis tentang malam nisfu Syaban. Ya, ya, disebut innallaha la yatli'u fi lailati nisfu min Syaban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
melihat pada malam nisfu Sya'ban. Ni hadis disebut sebagai hadis Nabi, ya. Melihat pada malam nisfu Sya'ban, maknanya malam ni Allah tengok kita semua. Adakah malam lain Allah tak tengok? Tengok, sama juga tengok. Ya. Allah tengok kita ni, apa kita buat, tak ada benda yang terkecuali daripada pandangan Allah. Semua Allah tengok. Tapi pada malam ini Nabi sebut, ya, pada malam nisfu Sya'ban Allah tengok kita. Kita buat apa? Adakah malam ni kita berzikir? Kita ingat ke Allah tak? Kita ada ibadah tak? Kita berdoa tak? Kalau ada, maka Allah kata, Nabi kata, Allah akan ampunkan semua yang berzikir, yang berdoa pada malam ni. Ya, maka Allah akan berikan pengampunan, kecuali orang, ada dua jenis orang, ya, yang walaupun dia berzikir, walaupun malam ni dia beribadah, berdoa semua, tapi Allah tetap tak ampunkan dia. Siapa dia? Iaitu orang yang buat benda-benda syirik. Ya, buat benda-benda syirik. Benda syirik ni bahasan dia luas. Ya, kita syirik kepada Allah. Syirik itu sama ada dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, ataupun dengan i'tiqad kita. Ya, dalam hati kita berbisik, ya, menyebut-nyebut, meragui bahawa Allah, ya, sebenar-benarnya yang Maha berkuasa. Ada benda lain pula, ya, yang lebih berkuasa, yang lebih, ya, mempunyai kudrah yang lebih, maka di situ syirik. Ya. Dan satu lagi, siapa dia? Iaitu orang yang masyahin, bermusuh-musuhan. Ya, kita dah baca, kalau kita baca Khuluqul Muslim tu, banyak kali kita jumpa tentang orang yang putus silaturahim. Sebab disebut, ya, buat ibadah macam mana pun, tapi kalau kita dalam hati masih ada simpan rasa tak senang kepada orang lain, sama-sama mukmin, sama-sama Islam, sama-sama beriman, beribadah, sama kuat ibadah, tapi rasa dengki, rasa tak puas hati, rasa tak suka, maka tak, ya, disebut Nabi bahawa tidak diberi keampunan. Itu ruginya. Ya, itu ruginya. Sebab tu kita ulang kali kita sebut dalam kuliah, ya, samping kita jaga ibadah, kita buat ibadah yang banyak ni, buanglah. Kalau ada rasa tak senang ke orang, tak rasa senang ni, dia akan rasa datang. Syaitan akan terus ajak kita ni, goda kita, bisik kat kita. Dia apa? Dia api-apikan kita supaya tak suka dengan orang. Ya, syaitan akan, maka kita lah kena buang. Sebab apa? Kita nak supaya ibadah kita ni baik. Bukan ibadah yang sekadar kita buat sekadar nak melepaskan melaksanakan ibadah, tetapi kita nak ibadah kita ini memang kita dapat ganjaran yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya. Dalam hadis yang lain lagi, banyaklah hadis yang disebutkan. Cuma hadis-hadis ini dilihat, ya. Sebahagian ulama kata dhaif, tapi ada pula yang mengatakan hadis ini bukan dhaif, dia kategori hasan. Itu atas perselisihan pendapat para ulama berdasarkan ilmu mereka, kajian mereka. Bagi kita bagaimana? Bagi kita terima dengan baik, sebab kita tak tahu, kita bukan orang yang alim, ya. Maka kita bila disebut bahawa hadis ini disebut oleh sahabat, diikuti dan ditulis oleh para perawi hadis, maka kita tidak ada masalah, ya. Disebut lagi, ya tadi Allah azza wa jalla ila khalqihi lailatun nisf min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa li isnainin masyahin wa qatil nafsin. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melihat, tadi sama juga, Allah pada malam nisfu Sya'ban dia tengok kita. Kemudian dia ampunkan kita bagi yang tadi. Ya, yang zikir, yang berdoa, yang banyak tambah buat ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua, sama juga, kecuali dua kumpulan, dua golongan. Iaitu siapa? Iaitu orang yang bermusuhan dan juga orang yang membunuh. Ya, orang yang bermusuhan dan juga orang yang membunuh bukan hak. Maknanya dia bunuh nyawa dia, jiwa orang mukmin tanpa hak. Ya, tapi tetap juga diberi penekanan bahawa orang yang bermusuhan. Ya, sebahagian ulama kata ini hadis sahih. Ya, walaupun ada yang kata ini adalah hadis yang ada kategori dia. Ya. Jadi tu tuan-tuan, maknanya nisfu Sya'ban ni, ya,
boleh kita buat. Ya, banyakkan kita zikir sehingga subuh. Sehingga subuh besok. Ya, kita banyakkan berzikir, ya. Kalau ada ruang solat tadi, solat sunat tu buat. Jangan berhenti, ataupun jangan kita tak memberi ruang, tak memberi masa. Ya, habis isyak terus kita nak baliklah. Tapi kalau balik kita buat di rumah, alhamdulillah. Tapi kalau kat rumah tak buat, rugilah. Ya. Berikan sedikit masa untuk kita memenuhi, ya, waktu yang kita ada ni untuk beribadah. Sebab kita akan dapat kebaikan. Baik tuan-tuan. Bulan Syaban ni, ya, bulan Syaban ni dia ada satu peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi SAW. Ya, bulan Syaban ni kita jarang diceritakan. Ya, tetapi dalam bulan Syaban ni berlaku satu peristiwa yang besar yang mana Nabi sangat mengharapkan. Apa dia? Iaitu peristiwa pertukaran kiblat. Daripada asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Nabi semasa, ya, ketika awal Islam memang arahan Allah, perintah Allah solat menghadap Masjidil Aqsa, Palestin. Menghadap ke sana, ke utara. Sehinggalah Nabi berada di Madinah, masih lagi kiblatnya di Masjidil Aqsa. Cuma ketika di Mekah Nabi bersolat, contohnya Masjidil Aqsa mana belakang sana, menghala ke sana, ya, menghala ke sana, Nabi akan solat di sebalik Kaabah. Duduk Kaabah, belakang Kaabah macam ni. Maknanya ini Kaabah, sana kiblat, Nabi duduk sini. Di belakang Kaabah. Maknanya masih lagi Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi di depannya Kaabah. Jadi tak rasa apa. Sebab kasih dan juga cinta dengan Nabi ni dengan Kaabah. Ya, Kaabah ni adalah kiblat Nabi Ibrahim AS. Yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Bila berhijrah ke Madinah, Madinah ni pula kedudukannya antara Mekah dengan Palestin. Jadi bila Nabi solat menghadap ke Masjidil Aqsa, maknanya Kaabah itu di belakang. Di belakang. Ya. Ketika itu di Madinah ni, antara kaum yang terbesar ialah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah antara kelompok yang ramai di Madinah. Dan kiblat orang Yahudi memang Masjidil Aqsa. Mereka dah berzaman-zaman dah, ya, lama dah menghadap Masjidil Aqsa. Jadi bila Nabi datang hijrah ke Madinah, Nabi pun solat menghadap Masjidil Aqsa. Maka mereka pun mengejek Nabi. Keluarlah kata-kata, ya, Muhammad ni kata dia ada agama dia, tapi dia menghadap kiblat kita. Ya, keluarlah kata-kata yang tidak sedap didengar. Ya, orang Yahudi memperolok-olokkan Nabi, kata bahawa Nabi pun ikut kiblat dia. Sebab itu memang perintah Allah. Daripada mula Nabi mula hijrah, ya, begitu proses. Ya, Ibnu Abbas kata Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa ni selama 16 ke 17 bulan selepas hijrah. Maknanya setahun setengah Nabi bersolat begitu. Dalam keadaan disebut begitu, Nabi terasa. Nabi terasa bahawa dia nak menghadap ke Masjidil Haram. Diriwayatkan daripada satu riwayat cerita bahawa Nabi SAW setahun Nabi berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah selepas saja selesai solat Isyak. Habis je solat Isyak, dah selesai, Nabi pun angkat tangan, menadah tangan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, alihkanlah kiblat ini kepada Masjidil Haram. Pindahkan ataupun alihkan kiblat ini ke Masjidil Haram. Nabi berdoa dalam keadaan yang sungguh-sungguh berdoa. Nabi berdoa dengan tangan yang diangkat, bermula angkat macam ni, tak, wajahnya mengangkat ke langit. Dalam Quran Allah cerita, ya,
pandangan Nabi diangkat ke langit, dengan tangan diangkat, Nabi berdoa dengan lingangan air mata, minta sungguh-sungguh, daripada tangan yang di bawah begini, akhirnya tangannya terangkat tegak. Ya, sahabat kata sampai nampak jubah Nabi tu, dia tak ada kancing macam ni, bajunya adalah lebar, mengelonsor jubahnya, nampak ketiak putih Nabi. Begitu sekali selama setahun Nabi berdoa. Ini kita sebut. Ya, setahun Nabi berdoa sungguh-sungguh. Setahun ni bukan sekejap. Kan? Setahun kalau kita lah berdoa 3 kali, 4 kali doa tak dapat, tak ada dah, kita berhenti dah, tukarlah doa lain pula. Ya? Kita tukar ejah cara lain pula. Tapi Nabi begitu selama setahun, dan Allah tahan. Walaupun Nabi sendiri berdoa, Allah tidak makbulkan automatik. Ya, Allah tak makbulkan secara automatik. Sehinggalah Allah turunkan ayat Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Sayaqulu sufaha'u minan nas sima wallahum, ayat tu. Ya, ayat pertama, kedua, kemudian Allah sebut qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, Allah kata kami kerap sangat, Allah kata, ya, seringkali kami melihat engkau Muhammad berulang-ulang mengangkat tangan menengadah ke langit. Dan Allah sebut apa yang Nabi buat. Kami sering, Allah kata, selalu kami lihat kamu Muhammad, qad nara, kami kerap sangat tengok kamu Muhammad menengadah tangan, angkat tangan, menadah ke langit, ya, minta entah apa. Jadi qad fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Maka sekarang Allah kata, palingkan muka. Sebab apa? Sebelum ni kamu berdoa ni kerap sangat, selama setahun tu kerap sangat, ya. Sebab apa? Nak minta supaya dapat dipalingkan kiblat. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang Allah kata, maka sekarang silakan, silakan menghadap ke arah Masjidil Haram. Di sini ada beberapa pendapat ataupun beberapa pandangan. Masa bila Nabi menghadap tu? Bukan masa Nabi tengah berdoa. Nabi berdoa lepas Isyak. Bukan masa Nabi berdoa tu Allah turunkan ayat, tak. Sebahagian kata Nabi ketika itu nak solat zuhur. Sebahagian kata Nabi pertama kali menghadap ke Masjidil Haram ialah ketika solat asar. Ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat tentang pandangan. Dan ada pandangan kata bahawa ketika Allah turunkan ayat ini, ketika itu Nabi dengan sahabat tengah solat asar. Tengah solat asar. Ya. Maknanya Nabi jadi imam menghadap ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Menghadap ke sana. Ya. Kaabah belakang. Nabi tengah menghadap ke sana. Ya. Sahabat-sahabat ikut semayang di belakang. Dalam rakaat yang kedua, solat asar rakaat kedua, Allah turunkan ayat ketika Nabi tengah solat tu. Jibril bacakan ayat ini. Ya. Kalau kita macam mana? Kalau kita dah dapat dah kebenaran ni, maghrib sekarang kita tukar arah Masjidil Haram. Tak, bagi Nabi bila dapat saja wahyu turun ketika itu, Nabi pun terus bergerak. Ketika itu Nabi duduk depan, sahabat duduk belakang, Nabi pun bergerak pergi ke hujung sahabat yang sana, Nabi pergi ke belakang. Ke sana. Sahabat yang saf yang pertama pun ikut Nabi. Pergi. Sahabat tak ada minta, tak ada yang mufarakah, tak ada yang tegur Nabi, subhanallah sebut, ya. Apa pula Nabi ni tengah semayang berjalan, kan? Tengah semayang berjalan, dalam berjalan bukannya jalan satu-satu terus, ya. Tak ada pula sahabat Nabi, Nabi ni agaknya nak buang air apa ni, mufarakah. Tak, sahabat tak ada. Sahabat apa yang Nabi buat, mereka akan buat dulu. Dah selesai buat baru tanya. Ya, dah selesai buat sebab mereka tahu Nabi ada sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah. Maka sahabat saf pertama pun ikut. Pergi ke belakang, menghadap ke sana. Sahabat saf kedua ikut pula. Begitulah seterusnya. Akhirnya semuanya menghadap, ya, menghadap ke arah Masjidil Haram. Sebab itu masjid itu disebut Masjid Qiblatain. Kan?
Tuan-tuan kalau pergi umrah, pergi haji, ada satu masjid di Madinah itu dinamakan Masjid Qiblatain. Maknanya apa? Masjid itu adalah masjid dua kiblat. Berdasarkan peristiwa itu, bahawa Nabi dalam satu solat menghadap dua kiblat. Ya, ketika takbir menghadap ke Masjidil Aqsa, ketika dalam solat beralih berpusing menghadap ke Masjidil Haram. Ini dia. Tengok macam mana sahabat tak pernah petikai. Kita sampai ujung ni, zaman kita ni banyak sangat petikai. Ya? Banyak sangat petikai apabila disebut tentang Nabi SAW. Ya? Tapi itulah yang berlaku Nabi, ya, dengan sahabat-sahabat. Okey. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Oleh itu, palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Ya, bermula pada saat itu Allah kata, perintah Allah ialah kita umat Islam menghadap ke arah Masjidil Haram. Bagi kita di Malaysia ni, kita pun menghadap kiblat kita ke Mekah. Ya? Ke Mekah kita menghadap. Di mana-mana saja kita menghadap. Sebab itu, ya, dalam bab solat ni, salah satu syarat wajib solat. Syarat sah solat. Syarat sah solat apa dia? Mesti dada ni menghadap kiblat. Ya, dada kita ni bila kita berdiri, mesti dada ni menghadap kiblat. Muka tak menghadap, tak mengapa. Ada orang dia nak sembahyang, nak pandang macam tu, Allahu Akbar, teling sikit kan. Muka tak menghadap kiblat, sebelah sana, tak ada masalah. Tapi dada mesti kiblat. Yang tak boleh sembahyang, Allahu Akbar, dada pusing sana, muka je menghadap sana. Pusing. Saya ada action sikit kan. Ada gaya sikit. Sengit. Tak boleh sebab dada ni tidak menghadap kiblat. Maka tidak sah. Mesti dada kita pastikan lurus menghadap kiblat. Ya, syarat sah mesti menghadap kiblat, kecuali dalam beberapa keadaan dibenarkan kita tidak menghadap kiblat. Ya, Islam. Sebab kalau tidak, tak kena. Apa keadaan dia? Yang pertama, keadaannya kalau kita solat dalam kenderaan, atas kenderaan. Ya, solat atas kenderaan. Tuan-tuan mungkin pernah pengalaman naik kapal terbang, semayang sampai waktu solat. Kalau nak tunggu dah habis waktu, kan? Jadi solat juga. Maka bolehlah solat duduk atas kursi tu, angkat takbir, walaupun masa itu kiblatnya arah lain. Tak perlu menghadap kiblat, jenuh. Kadang orang sebelah tu orang lain, ya, menghadap muka dia pula sembahyang, sebab kiblat arah situ. Ya, maka ketika itu dibenarkan, diberi kelonggaran. Boleh solat walaupun kiblatnya arah lain. Ya, solat atas kenderaan dibenarkan. Ini keadaan yang dibenarkan. Yang kedua, solat ketika di medan perang. Ya. Kalau tentera kita tunjuk solat medan perang tu dalam keadaan bersedia. Itu keadaan bersedia, bukan ketika berperang. Ni tengah menembak ni boleh solat. Ya. Kalau kita belajar solat medan perang tu, yang berdiri orang belakang, berdiri orang depan, duduk apa semua tu, itu dalam keadaan bersiap siaga. Belum berperang. Tapi kalau tengah berperang, kita tak sempat nak berhenti. Kita tak sempat nak berdiri siap nak kena tembak. Ketika tengah berperang tu, ya, kita tengah menyuruh tu, masih boleh hati kita bersolat. Cuma tak perlu dalam keadaan menghadap kiblat dan juga mengikut rukun satu-satu. Ya, tu keadaan yang dibenarkan. Maka solat tetap diteruskan. Tu yang kedua, yang dibenarkan tak perlu menghadap kiblat. Ya, tak perlu cari mana kiblat, ukur ambil kompas lalu tengok macam mana, tak ada. Boleh terus sembahyang. Dan yang ketiga, yang dibenarkan tidak menghadap kiblat ialah orang yang tak tahu mana kiblat. Masuk hutan sesat. Ya? Masuk hutan sesat, tak tahu mana kiblat. Nak tengok bintang tak pandai. Ya? Jadi kita tak tahu. Ataupun duduk tengah laut dengan mancing, tiba-tiba enjin rosak, kita pun terapung tak tahu mana arah kiblat. Maka kita boleh solat ketika itu menghadaplah mana-mana dengan rasa kita mana yang kita berat nak menghadap. Diberi kita ketika itu ijtihad. Ijtihad mana apa? Diberi kita autonomi untuk menentukan. Kalau kita rasa ke sana, maka menghadap ke sana walaupun tak betul.
Ya, walaupun kiblat kita salah. Ya, maka boleh. Ini kelonggaran yang dia beri. Tetapi dalam keadaan lain, maka tak boleh tidak menghadap kiblat. Masjid ni, ya, nak repair. Tak jadi dalam masjid tak boleh solat, kena sembahyang kat luar. Kat luar tu yang lapang menghadap ke sana, maka kita menghadap ke sana. Tak boleh. Ya. Keadaan lain total mesti menghadap kiblat. Ya. Kemudian Allah sebut, kita ambil ayat lagi. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya, Allah kata sesungguhnya orang-orang yang telah diberi kitab, siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka mengetahui bahawa perkara ni. Orang Yahudi, orang Nasrani sebelum Nabi diarahkan oleh Allah untuk menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram, mereka dah tahu. Sebab dalam kitab mereka telah menceritakan keadaan-keadaan ini. Ya, Allah kata mereka, orang Yahudi, orang Nasrani ni, mereka dah tahu lebih lama tentang apa yang akan berlaku. Ya, wa mallahu bighafilin. Tapi mereka apa? Tapi mereka tetap engkar. Mereka tetap mendustakan kamu. Mereka tetap mencaci kamu. Ya, dan Allah kata wa mallahu bighafilin amma ya'malu. Ya. Dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Ya, orang Yahudi berlaku pula sebelum Nabi menghadap ke Masjidil Haram, mereka ejek. Sebab kata Islam ni, Muhammad ni bawa Islam, kiblat ni ikut kiblat kita. Tetapi selepas saja Allah perintah kiblat beralih arah ke Masjidil Haram, mereka tetap juga mengejek. Ya, mereka tetap juga memperolok-olokkan Nabi. Tengok, ya, ini Muhammad ni, Islam ni tak ada pendirian. Sekejap menghadap sana, sekejap menghadap sini. Ya, ni, ya, tak pendirian, tak tetap, berubah-ubah. Ya, mereka mengejek lagi. Sebab tu dalam ayat yang awal tu disebut sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Ya, sayaqulus sufaha, bercakap orang-orang bodoh. Allah kata as-sufaha ni, orang-orang bodoh ni, siapa dia? Yahudi lah. Allah tujukan kepada orang Yahudi, Allah marah, Allah murka sebab mereka ni bodoh. Ya? Orang-orang bodoh ni Allah kata, mereka daripada sebahagian manusia ni, ya, mereka berkata apa? Mereka pun bercakap ma wallahum an qiblatihim allati, ni kata-kata orang-orang Yahudi tadi. Apa sebabnya yang menjadikan orang Islam ni berpaling dari kiblat yang mereka menghadap selama ni? Ya, mereka sendiri cakap bila Allah perintahkan menghadap ke arah Masjidil Haram, mereka masih petikan. Ni kenapa pula orang Islam ni, ya, menghadap ke arah lain pula? Sebelum ni menghadap utara, sekarang menghadap selatan. Mudahnya bertukar-tukar. Ini, ya, keluar kata-kata, ya. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Maka Allah kata, kamu sebut Muhammad, timur barat ni semua Allah punya. Ya, timur ke, barat ke, utara ke, selatan ni semuanya Allah yang punya. Jadi kalau Allah nak perintahkan mana menghadap, terpulang pada Allah. Ya, bukan kamu yang tentukan. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, jadi Allah akan bagi petunjuk kepada siapa saja yang dia nak, ya, untuk dapat jalan yang sirat mustaqim. Ya. Antara peristiwa yang menguji iman, ya, orang Islam, bila berlaku peristiwa ni, ada sebahagian masyarakat yang goncang, berubah daripada beriman jadi kufur. Satu, peristiwa Isra Mi'raj. Kan? Peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa Isra Mi'raj, bila Nabi ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, terdapat sebahagian, ya, orang Islam yang dah beriman tapi tak kukuh iman dia, mereka pun kufur. Mereka tak percaya pada Nabi. Ya, sebab peristiwa itu adalah peristiwa yang mustahil pada akal. Satu. Yang kedua, peristiwa ini berubahnya arahan apa ni, menghadap kiblat ini juga menjadi ujian kepada sebahagian daripada umat Islam. Sebahagian orang Islam, terutama orang yang munafik. Sebab tu Allah kata yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Kalau Allah nak beri hidayah ni, Allah akan beri pada siapa saja yang Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dan sebahagian yang Allah tidak beri hidayah, mereka kufur pada Allah.
Ini. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak bawa satu persatu benda yang kita nak bawa, perjuangan kita, kan? Perjuangan kita ni kita bawa, kita rasa perjuangan kita ni betul dah, kita dah buat dah. Ada yang mengikut kita. Kita seronok, ada kumpulan kawan-kawan yang nak membantu. Tiba-tiba sampai satu saat, tiba-tiba dia tarik diri. Tiba-tiba dia apa? Dia undur diri, tak nak follow kita dah. Tak nak bantu kita dah. Malahan dia pula tentang kita. Apa rasa? Apa rasa kita? Kita akan rasa kecewa. Kita akan rasa sedih. Silap-silap kita akan patah hati nak berjuang. Adakah keadaan ini tak dialami oleh Nabi? Sama juga. Sama juga dengan Nabi, dengan sahabat yang nak bawa Islam ni. Ketika itu Islam baru lagi. Baru masuk tahun kedua di Madinah. Nabi baru hijrah masuk tahun kedua. Baru lepas perang Badar. Baru saja selesai perang Badar, maka perintah ini baru keluar. Ya, masa perang Badar ada sebahagian sahabat yang syahid. Dahlah Islam tak ramai. Ada pula yang syahid, yang terbunuh. Kemudian bila berlaku peristiwa ini, tengok ada sebahagian pula dah kufur balik. Bagi orang yang lemah semangat, orang yang tak kuat pendirian, maka mereka pun akan ikut rasa lemah. Mereka juga akan rasa pedak. Mereka juga akan mula dah, ya, rasa macam tu. Ya, tetapi bagi sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, sahabat-sahabat yang memang yang sayangkan Nabi, mereka tak ada masalah. Ya, mereka terus, sebab mereka ini diberi hidayah oleh Allah. Kemudian Allah sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian Allah sambung lagi, ya. Selepas peristiwa peralihan tadi, Yahudi masih lagi mengejek. Sebahagian orang Islam ada yang dah mula meninggalkan Islam. Dan Allah sebut, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Bagaimana Allah dah bawa Nabi dengan sahabat-sahabat yang ikut tadi, betul ikut Islam ini, kami jadikan kamu Muhammad ummatan wasatan. Ya. Allah iktiraf, Nabi kata, dengan apa yang kamu alami, ya, dengan cabaran-cabaran yang kamu alami, Allah kata, kamu ini Allah telah pilih sebagai ummatan wasatan, umat yang terpuji. Ya, umat yang terpuji dan juga umat yang menjadi pilihan. Ya, kita ni umat yang menjadi pilihan. Berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Dalam satu riwayat hadis cerita, Nabi cerita, di akhirat besok. Ya. Di akhirat besok, semua orang akan ditanya oleh Allah. Semua orang, termasuk para Nabi, para Rasul. Tak ada yang terkecuali. Ya. Tak ada yang terkecuali. Semua akan Allah tanya, Allah soal. Berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam kita tahu, Nabi yang Allah datangkan balak kepada umat dia dengan datang banjir besar. Hingga akhirnya yang tak beriman semua mati. Tinggal yang beriman saja yang hidup. Atas kapal tu, atas bahtera tu. Yang lain semua mati. Jadi ketika itu tidak ada lagi orang yang kafir. Orang yang kufur tak ada dah. Semuanya orang beriman je ada. Selepas banjir besar tu. Allah ketika pada mahsyar, Allah tanya Nabi Nuh. Ya. Allah bawa, ya, Nabi kata ketika itu Nuh dibawa menghadap Allah bersama dalam 2 ke 3 orang pengikut. Ada 2-3 orang pengikut dia. Ikut sekali. Ya, ataupun umat dia. Ada 2-3 orang umat dia ikut sekali. Maka Allah tanya kepada Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Kat dunia dulu kamu dah sampaikan tak risalah ni? Risalah ni maknanya yang inilah, ya, agama ataupun akidah yang Allah suruh sampaikan. Tauhid, ya, tauhid yang Allah sampaikan ni. Kamu dah sebarkan tak risalah yang kamu diperintahkan? Nabi Nuh alaihissalam kata, dah. Saya telah tunaikan. Saya dah selesaikan. Siapa lepas tu Allah tanya pula kepada umat dia. Ya.
Tanya pada umat yang tadi, kata Nabi kata dalam 2 ke 3 orang tadi. Adakah Nuh dah sampaikan risalah pada kamu? Adakah kamu telah terima risalah? Yang 2-3 orang ni kata, tak ada. Kami tak terima. Siapa yang bohong? Ya, siapa yang bohong? Adakah Nabi Nuh AS ataupun umat dia? Maka bila yang ini umat dia tak kata tak ada, maka Allah kata, ya Nuh, siapa saksi kamu yang kamu ni telah menyampaikan risalah ini? Maka Nuh kata, Nabi Nuh AS sebut Muhammad dan umat dia. Sedangkan Nabi Muhammad bukan berada di zaman Nabi Nuh. Kita pun tak ada bersama Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh AS kata, bila tanya siapa saksi, maka dia kata Muhammad dan umat dia. Maka Allah pun panggil Nabi SAW dengan beberapa orang, 2-3 orang juga, umat Nabi Muhammad. Ya. Maka Allah tanya kepada Nabi Muhammad, adakah Nuh telah sampaikan risalah? Maka Nabi SAW kata, dah, telah selesai. Kemudian Allah tanya kepada umat Nabi Muhammad yang tadi, yang sebagai saksi, betul ke Nuh dah sampaikan risalah? Maka umat yang terpilih ni tadi, yang ni sebagai saksi, dia kata telah disampaikan, iaitu apa yang Nabi kami Muhammad SAW bawa ini adalah apa yang telah disampaikan oleh Nuh, masih sama. Ini disebut sebagai, dikatakan tadi, ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Minta maaf. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Betul lah. Sebagai saksi kepada sebahagian manusia. Ya. Maknanya ini antara kisah yang dinukilkan oleh ahli tafsir. Kenapa Allah sebut ayat ni? Ya, tuan-tuan, bermakna kita ni adalah umat yang dipilih. Kita ni umat Nabi SAW, ya, yang Allah beri kelebihan, keistimewaan berbanding dengan umat yang lain. Ya, antaranya tadi, kita ni walaupun tidak berada pada zaman Nabi Nuh AS, tapi Nabi ceritakan kisah itu bahawa kita ni antara orang yang akan memberi persaksian dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi, yang walaupun kita tak berjumpa dengan mereka, tetapi disebabkan kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kita ikut apa Nabi bawa ni, apa yang Nabi bawa ini juga apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang lain. Sama, sebab mentauhidkan Allah. Maka ketika itulah menandakan bahawa, ya, para Nabi yang lain juga telah melaksanakan tugas dia. Dan juga sebab itu kita tengok, bagi kita umat Nabi SAW ni, umat Nabi Muhammad SAW ni, Allah beri keistimewaan dalam bentuk amalan-amalan yang kita buat, ya, buat kecil, pahalanya besar. Kita baca dalam, tuan-tuan tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kan? Bila kita ni Nabi diperintahkan solat 50 waktu, akhirnya tinggal 5 waktu. Walaupun 5 waktu Allah sebut, ya, setiap kamu, umat kamu solat 5 waktu, tapi aku bagi pahala 50 waktu. Kita solat yang sekarang ni 5 waktu, tapi pahalanya Allah beri 50 waktu. Mana nak dapat? Ya, kerja tak rajin, tapi upah besar. Kan? Kerja malas, tapi upah nak besar. Kita dapat upah besar. Ya, kita puasa 30 hari bulan Ramadan nanti insya-Allah ni, lepas ni 15 hari lagi nak Ramadan. Puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Lepas tu, lepas raya kita sambung 6 hari Syawal. Kita dapat pahala setahun puasa. Puasa 30 campur 6, 36 hari. Tapi dapat pahala 360 hari. Tu, kemuliaan ataupun keistimewaan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Buat ibadah satu malam. Satu malam je. Buat sikit, bukan satu malam penuh. Ya, 1/3 malam akhir, ya, 1/3 malam dalam pukul 2, pukul 3, buat bangun, berqiyamul lail, buat ibadah sampai subuh. Allah bagi pahalanya seolah-olah beribadah seumpama 1000 bulan. Ya, iaitu dalam apa? Lailatul Qadar. Ya, seandainya ketika itu, ya, kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, buat singkat, tapi ibadahnya seumpama kita buat 1000 bulan tanpa henti. 1000 bulan tu buat tak berhenti. 1000 hari pun tak mampu nak buat.
Ya, 10 hari nak buat ibadah tak berhenti pun tak mampu. Sehari pun tak boleh. Kan? Tapi pahalanya Allah beri gandaan macam tu. Sebab tu dikatakan ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita ini umat yang terpilih, yang mana kita inilah besok yang akan menjadi saksi ataupun menjadi panduan kepada umat-umat yang lain. Kita ini umat yang tidaklah besar, tidaklah kuat dari segi fizikal, tetapi kita adalah umat yang menjadi contoh KPI bagi umat yang lain. InsyaAllah. Jadi itulah dia. Ya? Dan juga kemudian kita habiskan ayat ni. Kamu ada satu umat pilihan lagi ada, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan juga yang salah. Tadi kita tengok tadi. Dan Rasulullah akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan tersebut. Ayat ni tadi, kisahnya Nabi sebut ialah kisah Nabi Nuh AS. Kemudian Allah kata, sebenarnya kiblat kamu Kaabah ni, tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul, serta membenarkan dan siapa pula yang berpaling tadah. Tempat tersebut, apabila perintah menghadap ke arah Masjidil Haram, terdapat sebahagian daripada yang Islam telah kufur balik. Ya? Dan sesungguhnya soal peralihan kiblat ni adalah amat berat untuk diterima. Ya? Tak ramai yang boleh terima. Sebab taksubnya manusia kepada Masjidil Aqsa tu tinggi. Ya? Berat untuk diterima. Kecuali kepada orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Kecuali bagi orang yang kita tak tahu. Kalau kita zaman Nabi SAW masa tu, agak kita ni macam mana? Kita antara orang yang ikut belakang tadi ke? Ataupun kita mufarraqah? Ya? Tiba-tiba Nabi bergerak, pusing ke belakang, sahabat sebahagian bergerak tu, kita tadi kalau kita ada tu, kita join sekali ke ikut pergi belakang? Ataupun kita rasa tak sedar hati, kita pun mufarraqah, tak nak ikut. Ya? Sebab itu disebut kecuali orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Ya? Dalam ayat ni, iaitu ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan apa amalan yang telah kamu buat. Ya? Sebab apa? Sebab ketika perintah solat itu, ada sahabat-sahabat di tempat lain. Ya, sahabat Nabi ni berterabur. Di Mekah pun ada, ya, di Madinah ni pula, Madinah ni besar. Madinah ni ada masjid-masjid lain, Masjid Quba pun ada. Ketika itu yang solat di masjid-masjid lain ni tak tahu. Mereka masih lagi menghadap Masjidil Aqsa. Jadi mereka beri salam sampai habis. Ada sahabat subuh pun masih lagi menghadap Masjidil Aqsa. Ya, maghrib menghadap sana, isyak menghadap sana, subuh masih menghadap. Lepas subuh baru tahu. Lepas subuh baru berita sampai bahawa perintah Allah sekarang menghadap Masjidil Haram. Jadi sahabat-sahabat yang ini rasa susah hati. Macam mana kami solat tadi? Tak sah lah. Kan? Kami solat, Allah perintah menghadap Masjidil Haram, tapi kami masih menghadap Masjidil Aqsa. Timbul polemik pada sahabat. Susah hati sahabat. Macam mana ni? Maka Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Apa yang kamu buat Allah takkan sia-siakan. Allah beri jaminan, walaupun ketika itu kamu semayang sepatutnya menghadap Masjidil Haram, tapi kamu menghadap Masjidil Aqsa, maka Allah tetap juga terima. Sebab dibuat dalam keadaan tidak tahu. Ya? Itu dia, kelebihan dia. Dan sahabat-sahabat juga ada yang bertanya, ya Rasulullah, macam mana kita semayang dulu-dulu? Kita semayang sebelum ni semuanya menghadap Masjidil Aqsa. Jadi macam mana solat kita? Adakah solat kita tu kena cover balik? Kena qada balik ke Rasulullah? Sahabat tanya. Jadi ayat ni tadi membetulkan persepsi sahabat bahawa yang dulu tetap juga Allah terima, walaupun menghadap ke orang lain. Sahabat ada kena tanya, macam mana pula yang dah meninggal? Yang masa perang Badar terbunuh syahid tu, mereka ni semua menghadap Masjidil Aqsa. Tak sempat Nabi masuk, macam mana? Inilah jawapannya, ya, bahawa apa yang mereka buat, selagi mana perbuatan itu baik, selagi mana perbuatan itu masih mengikut perintah Allah, maka Allah akan terima. Ya? Dan akhirnya Allah kata, sesungguhnya Allah Maha melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang yang beriman. Untuk kita ni, insya-Allah, ya, untuk kita ni, kalaulah kita ada kesilapan kita, selagi mana kesilapan kita itu tidak merosakkan iman. Kita ni banyak semayang, banyak kita buat silap. Ya, kita
pergaulan kita pun ada silap macam-macam, ya. Tetapi kalau kita buat itu dengan keadaan bukanlah sebab kita nak buat kesilapan, tapi sebab mungkin kelemahan diri kita, maka Allah kata Allah ni sangat tinggi, sangat kuat, sangat besar limpah rahmat dia, ya, dan juga kesihan belasnya, ya. Jadi insya-Allah kesilapan yang kita pernah buat, ya, selagi mana, ya, kesilapan itu tadilah tidak merosakkan iman, maka insya-Allah, ya, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita buat selepas ini, ya. Kita buat tuan-tuan, ya, dengan menambahkan amalan dalam sisa-sisa usia yang ada ni, insya-Allah amalan ini dapat cover balik, ya, yang kita kesilapan kita dulu. Wallahu alam, ya tuan-tuan. Sekadar pengisian untuk malam ni, seperti mana permintaan pengusi minta malam ni isilah dengan nisfu Syaban. Saya pun tak adalah apa, ya, tak adalah sebab pengusi betul petang tadi tak sempat tak sempatlah nak sempat buka kitab dia, kitab tafsir, ya, kita baca sikit, itulah yang kita sampaikan, ya. Kita tafsir berkenaan dengan nisfu Syaban yang ada, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, ya. Itulah yang kita dapat rujuk sedikit. Itu pun nyaris dapat datang tadi ni, ya. Saya tadi mesyuarat, lama pula mesyuarat tadi, ya, kat pukul 6 sampai rumah, balik apa semua bekerja asar semua, ya, tak sempat dah. Duduk orang rumah tak ada, rumah kosong lagi ni, ya, semua pergi rumah mentua. Duduk atas sofa lelap. Sedar 7.10. Berlompat. Sudahlah dah ni Kang, ya. Marahlah orang nanti, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dia masuk bila air mandi apa semua. Tapi itulah, ya. Sama juga kalau siap 7 kalau awal apa macam ni juga sampainya, ya. Jadi itulah, adalah rezeki jodoh kita nak bertemu, untuk kita sedikitlah perkongsian, ya, untuk kita sama-sama dapat manfaat, insya-Allah. Mohon maaf salah silap pada malam ini, ya. Terima kasih atas kesediaan mendengar, ya. Mudah-mudahan, ya, yang sedikit ini, amal yang sedikit ini, tazkirah yang ringkas ini, zikir yang sedikit ini, ya, Allah berikan keredaan dan juga keberkatan, dan diberikan untuk kita sama-sama, untuk tuan-tuan dan juga untuk saya, dikira sebagai amal soleh dan diberikan ganjaran pahala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusabihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi